Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma'. Amma ba'd, alhamdulillah, pada pagi yang diberkati Allah Azza wa Jalla ini kita akan menyambung pengajian kita bagi subjek ataupun pelajaran usul fiqh, sumber-sumber pensyariatan hukum hakam Islam, yang mana kita membahaskan risalah di dalam usul fiqh di dalam kitab An-Nuqayah yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Jadi minggu lepas kita dah habis membicarakan tentang taksis. Okey. Kita dah habis membicarakan tentang at-taksis. Kita dah belajar definisi taksis. Kita juga dah belajar bentuk taksis. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah sendiri, Al-Quran dengan qiyas, As-Sunnah dengan qiyas. Okay? Itu kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu ni kita akan sambung pada Al-Mujmal. Yang mana Al-Mujmal seperti mana Al-Am dan juga Al-Khas yang kita dah belajar, dia termasuk di dalam kategori perbahasan dalalatul alfaz. Okey, dalalatul alfaz di dalam ilmu usul fiqh. Dalalatul alfaz ni bermaksud bagaimana kita nak memahami lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, bagaimana kita nak memahami lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah ulama mendefinisikan apa maksud dalalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, bila kita masuk bab dalalah ni, dalalatul alfaz ni, kita kena sentiasa ingat. Okey, dekat sana ada apa yang dipanggil sebagai dalil. Kemudian ada apa yang dipanggil sebagai ad-dalalah. Kemudian ada apa yang dipanggil sebagai al-madlul. Okay, al-madlul. Jadi ad-dalil, ad-dalalah dan al-madlul. Ad-dalil dengan bahasa mudahnya ialah lafaz-lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ad-dalil. Okay, bukan semata-mata Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya dalil di dalam ilmu usul fiqh itu lebih banyak dan lebih luas. Tapi bila kita bincang tentang dalalatul alfaz, dia memberikan pengkhususan, memberikan fokus pada lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jadi bila kita sebut dalil, maksudnya lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalalah. Apa dia dalalah? Dalalah ni adalah apabila kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kita membaca ayat tertentu, membaca hadis tertentu, apa kefahaman yang kita dapat. Okey. Ataupun ayat tersebut nak membicarakan tentang apa. Hadis tersebut nak membicarakan tentang apa. Ayat tersebut nak membicarakan tentang hukum apa, kan. Hadis tu nak bincang tentang hukum apa. Itu dalalah. Okay, dalalah ni ulama usul fiqh mendefinisikan dia sebagai satu perkara yang apabila kita faham dia, kita akan faham maklumat yang lain. Satu perkara yang bila kita melihat kepada dia, kita akan faham maklumat yang baru. Satu perkara yang bila kita melihat kepada dia, kita akan mendapat maklumat yang baru. Okey. Satu perkara yang bila kita melihat kepada dia, kita akan memperoleh maklumat yang baru. Jadi Al-Quran atau As-Sunnah ini, apabila kita tengok ayat-ayat dia, hadis-hadis dia yang berkaitan dengan hukum hakam,
Daripada situ kita akan dapat kepada apa hukum yang sedang dibicarakan oleh ayat tu atau hadis yang apa hukum yang sedang dibicarakan oleh hadis tersebut, maka itu dalalah. Okey, itu dah dalalah. Jadi apa yang kita belajar, am, khas, mujmal yang kita akan belajar hari ni, mubayyan dan sebagainya, nas dan sebagainya, dia masuk di bawah perbahasan dalalat al-alfaz. Okey, dalalatu al-alfaz. Jadi dia akan berlega sekitar lafaz. Dan bila kita bincang tentang lafaz, memandangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan atau datang dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan Nabi SAW pula berbicara dalam bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Maka tidak dapat tidak perbahasan dalalatul alfaz memberikan penekanan yang tinggi kepada menguasai maksud-maksud ayat dan hadis dari sudut bahasa Arab. Maksud-maksud ayat dan hadis dari sudut bahasa Arab. Okey. Kita tengok apa kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, al-mujmalu maftaqara ila al-bayan. Al-mujmal itu ialah perkataan yang memerlukan kepada al-bayan, penjelasan. Pendek sahaja. Kan? Imam As-Suyuti sebut sini pendek sahaja. So al-mujmal ni adalah jenis baru lafaz yang kita nak belajar hari ni. Al-mujmal datang dari maksud dari sudut bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab, mujmal bermaksud mubham, perkara yang ada kesamaran. Dari sudut bahasa Arab, al-mujmal yang kita nak belajar ni maksudnya al-mubham, perkara yang ada kesamaran. So sebab itulah orang Arab kata fa kullu mujmalin mubham, setiap perkara yang mujmal itu dia pun mubham. Okey. So yutlaqu al-mujmal lughatan 'ala al-mubham. Dari sudut bahasa, al-mujmal ni maksudnya mubham, perkara yang tidak jelas, perkara yang samar. Okey. Dari sudut istilah, apa dia mujmal dari sudut istilah? Okey, mujmal ni dia lafaz yang tak jelas. Dari sudut istilah, definisi yang Imam As-Suyuti bagi adalah apa yang berhajatkan kepada penjelasan. Maftaqara ilal bayan. Maksudnya apa? Satu lafaz yang berhajatkan kepada penjelasan, di mana kalau tak ada penjelasan, kita tak akan dapat faham ni. Kalau tak ada penjelasan, makna dia tetap tidak akan jelas sampai bila-bila. Okey, makna dia tetap tidak akan jelas sampai bila-bila. Memang dia berhajatkan kepada penjelasan. Kalau tak ada, tentulah dia akan kekal tidak jelas. Dia akan kekal samar. Itu mujmal dari sudut istilah. Maftaqara, apa yang berhajat kepada bayan, penjelasan. Kalau tidak, ianya tak akan dapat difahami. Adakah terdapat lafaz mujmal di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau orang tanya? Jawapannya ada. Al-Quran dan Sunnah ada lafaz mujmal yang banyak. Okey, kalau kita dah bersetuju Al-Quran dan Sunnah ada lafaz mujmal yang banyak, tidakkah ini menyebabkan Al-Quran dan Sunnah itu wahyu yang tak sempurna lah sebab tak dapat difahami? Jawapan dia tidak. Jawapan dia tidak. Banyaknya mujmal di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak memberi mudarat dari sudut mengatakan bahawa ianya wahyu. Tak. Sebab apa? Sebab mujmal, lafaz-lafaz mujmal yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kesemuanya ada penjelasan. Okay. Lafaz-lafaz yang sama di dalam Al-Quran dan Sunnah, kesemuanya ada penjelasan. Jadi walaupun asalnya dia mujmal, tapi datang perkara yang menjelaskan maksud dia. Okay. Kalau kita nak tengok contoh mujmal, ada beberapa, banyak.
Ulama sebutkan banyak contoh. Mujmal tu boleh jadi kerana makna perkataan tu dia ada lebih dari satu makna. Contohnya dua makna yang sama kuat contoh. Kan? Contohnya dua makna yang sama kuat. Seperti lafaz as'as wal laili idza as'as. Dan demi waktu malam apabila waktu malam itu as'as. Wal laili idza as'as, dan demi waktu malam yang apabila waktu malam itu as'as. Apa dia as'as? As'as kata para ulama dari sudut bahasa dia memang ada dua makna yang sama kuat, iaitu aqbala ataupun adbara, iaitu sama ada datang atau pergi. Okey, datang atau pergi, hadir atau pergi. Okey, jadi bila walaili idza as'as, dan waktu malam apabila ia datang hadir, ataupun dan waktu malam apabila ia pergi. Ada dua maksud. Ada dua tafsiran. So kalau orang tanya kenapa ada dua? Sebab perkataan as'as itu sendiri dari sudut bahasa Arab memang dia ada dua maksud. Okey. Itu salah satu contoh mujmal. Contoh lain yang saya rasa biasa dengar juga kan, tentang berapa lama tempoh iddah. Okey. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah dia menunggu, okey, untuk tempoh iddah dia dengan dirinya sendiri selama ataupun sepanjang 3 quru. Al-quru dari sudut dia punya quru itu adalah jamak, plural. Quru, perkataan quru adalah plural. Singular dia, okey, dia punya mufrad dia ataupun singular dia adalah al-quru. Ada sebagian ulama kata al-qar'u. Al-qur'u boleh, al-qar'u pun boleh. Jadi al-qar'u atau al-qur'u ni dari sudut bahasa Arab dia memang ada dua maksud, iaitu suci ataupun haid. Okey. Suci ataupun haid. Bila ada dua maksud, sebab itulah ada mazhab yang menafsirkan bahawa tempoh iddah dekat situ sebagai 3 kali suci. Okey, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada yang tafsirkan dekat situ 3 kali suci macam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada yang tafsirkan 3 kali haid. Okey, 3 kali haid. Kalau nak tak silap mazhab Hanafi kalau nak tak silap. Jadi 3 kali haid. Beza dari sudut tafsiran dan beza dari sudut hukum hakam juga. Okey. Beza dari sudut tafsiran dan beza dari sudut hukum hakam. Betapa perkataan yang mujmal ni dia memainkan peranan penting sampai boleh berbeza hukum hakam. Begitu juga ulama sebutkan bahawa sebab berlakunya mujmal ini boleh jadi kerana perkara tu tak jelas. Kaifiat satu perkara itu tidak jelas pun boleh berlaku mujmal. Okey. Sebagai contoh, ulama juga menyenaraikan ayat wa aqimus solah contohnya sebagai yang termasuk di dalam mujmal. Kerana wa aqimus solah dan dirikanlah solat, walaupun dari sudut bahasanya jelas dirikanlah solat, solat itu dari sudut bahasa doa. Adapun dari sudut istilah syarak dia satu perkara yang tak jelas. Okey, tak jelas. So dia berhajatkan kepada penerangan. Sebab itulah Nabi SAW tunjukkan kepada kita cara untuk solat. Ada pelbagai hadis yang diriwayatkan yang daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menunjukkan dan demonstrasi kepada para sahabat cara untuk solat. Jadi apa yang Nabi SAW buat, yang tunjuk, itu adalah penerangan kepada apa yang asalnya mujmal. Sebab asalnya mujmal, wa aqimus salah, dirikanlah solat.
Kalau ayat tu asalnya turun kepada para sahabat, mereka tak tahu macam mana nak dirikan solat. Walaupun para sahabat ni golongan yang sangat hebat dari sudut pemahaman bahasa Arabnya, mereka tak akan mampu untuk tahu cara untuk solat tu sendiri tanpa diajar. Sebab solat itu dari sudut bahasa doa sahaja kan. Dari sudut istilah mereka tak tahu. Ataupun dari sudut syarak mereka tak tahu. Dari sudut syarak mereka tak tahu. Jadi berhajat kepada penjelasan. Datang Nabi SAW, Nabi SAW pun tunjukkan cara untuk solat. Kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Okay? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah kamu semua seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi itu adalah bayan kepada yang mujmal. Itu adalah penjelasan kepada yang mujmal. Selain daripada kaifiat suatu perkara tidak jelas, menjadi sebab kepada lafaz itu mujmal. Begitu juga sebab ketiga kenapa lafaz itu mujmal, kerana kadarnya juga tidak diketahui sama-sama. Jadi bila ayat Quran sebut wa'atuz zakah, maksudnya tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat, wa'atuz zakah, tak tahu berapa banyak. Tak tahu kadarnya. Jadi dari sudut kita tak tahu berapa banyak kadar zakat yang nak kena dikeluarkan, itu pun dipanggil mujmal. Okey. Yang mana kadar zakat ini kebanyakannya diterangkan oleh hadis. Kebanyakannya diterangkan oleh hadis. Jadi hadis yang akan beritahu jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Kemudian setiap jenis yang berbeza-beza ni berapa kadar dia. Okey, berapa kadar dia. Hadis yang akan terangkan. Adapun daripada ayat wa'atuz zakah tu sendiri kita tak tahulah. Kita tak tahu berapa banyak nak kena keluarkan. Okey. Itu contoh. Itu semua contoh-contoh bagi lafaz mujmal. Itu semua contoh-contoh bagi lafaz mujmal. Kemudian al-bayan. Apa dia al-bayan? Al-bayan kata Imam Suyuti rahimahullah, ikhrajus syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizi at-tajalli. Ikhrajus syai' min hayyizil ishkal ila hayyiz at-tajalli. Yang mana definisi Imam Suyuti ini adalah sama 100% dengan definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Haramain dalam Waraqat. Bayan ialah mengeluarkan satu perkataan dari mempunyai kesamaran pada maknanya kepada mempunyai kejelasan pada maknanya. Itu dia. Itu definisi dia. Mengeluarkan satu perkataan daripada mempunyai kesamaran pada maknanya kepada mempunyai kejelasan pada maknanya. Okey. Jadi kalau macam dalam contoh yang Ana sebutkan tadi, ayat wa aqimus solah mujmal, kemudian diterangkan oleh Nabi SAW bagaimana untuk solat. Okey, berapa rakaat, apa rukun-rukun solat kan, syarat-syarat solat, semuanya diterangkan dalam hadis. Itu adalah bayan daripada Nabi SAW. Yang mana apabila datang penjelasan daripada Nabi SAW, lafaz yang mujmal tadi, as-salah tadi, aqimus salah, as-salah itu yang mujmal tadi, hilang kesamaran yang ada pada dia dan dia berubah menjadi lafaz yang mubayyan, yang telah dijelaskan. Sama juga dengan wa'atuz zakah. Kan? Juga tak jelas, ada kesamaran pada maknanya, kemudian diterangkan oleh Nabi SAW sendiri. Okey. Contoh lain juga, bila tentang perbuatan-perbuatan yang kita waktu buat nusuk dalam haji. Okey. Bila Nabi SAW sebut, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada saya, ambillah daripada aku manasik haji kamu. Maksudnya apa yang kita nak kena buat ketika haji. Perbuatan-perbuatan yang kita nak buat ketika dalam haji lah, ketika nusuk.
Hadis tu pun dari satu sudut mujmal. Macam mana kan? Macam mana nak ambil daripada Nabi SAW cara manasik haji? Kemudian Nabi SAW terangkan manasik haji secara terperinci dalam hadis yang lain. Okey? Nabi SAW terangkan. Sebab tu dalam bab haji, kita ada hadis yang khusus yang membicarakan boleh kata A sampai Z tentang haji. Hadis Jabir. Masyhur hadis Jabir dalam bab haji. Sampaikan hadis tersebut masyhur sangat menerangkan haji daripada A sampai Z sehingga kan para ulama mengarang kitab-kitab yang khusus untuk menghuraikan hadis itu sahaja. Okey, untuk menghuraikan hadis Jabir itu sahaja dalam bab haji. Boleh? Okey. So itu bayan. Itulah penjelasan. Okey. Yang mana apabila lafaz mujmal itu dijelaskan, hilang kesamaran dia, ia akan dipanggil mubayyan. Ianya akan dipanggil sebagai lafaz mubayyan. Dan macam Ana sebutkan tadi, lafaz mujmal ni walaupun asalnya ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi kesemuanya telah pun dijelaskan maknanya. Kesemuanya telah pun dijelaskan maknanya. Okey. Seterusnya, An-Nas. An-Nas adalah kategori yang baru pula untuk dalalatul alfaz, untuk dalalah lafaz-lafaz. Okey. Iaitu kata Imam Suyuti, An-Nas ni ma la yahtamilu ghaira ma'nan. Maksudnya seorang nak kata ma la yahtamilu illa ma'nan. Perkataan yang hanya mempunyai satu makna. Dia tidak lain, tidak bukan, dia hanya ada satu makna. Okey. Ini yang masyhurlah disebut dalam Al-Waraqat. Walaupun sebenarnya di kalangan ulama usul, mereka sebenarnya luaskan lagi An-Nas. Okey. Bagi mereka, kalau lafaz itu ada dua makna, tapi salah satu maknanya lemah, bahkan sampai ke tahap bukan lemah yang biasa, dipanggil tahap nadir. Jarang orang Arab guna dengan makna tersebut, itu pun boleh dipanggil dalalah nas. Okay. Beza dengan zahir dan muawwal. Zahir dan muawwal. Okay. Kita akan belajarlah. So, nas sama ada lafaz itu hanya mempunyai satu makna. Okay. Ataupun lafaz itu ada dua makna tapi satu sangat lemah, sangat jarang dan ganjil. Sampaikan bila dia sangat jarang dan ganjil, ulama menyebutkan kaedah an-nadir la hukma lahu. Okey. Ataupun an-nadiru la ibrata bih. Nadir, perkara yang ganjil itu, perkara yang jarang sangat itu tidak diambil kira. Bila tidak diambil kira, seolah dia macam ada satu makna juga. Itu pun dalalah nas juga. Okay. So kita tengok contoh. Dalalah nas. Okay, kalau kita nak cakap tentang dalalah nas, kaedah yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan pakai ataupun contoh yang mudah untuk kita fahami, biasanya dalalah nas melibatkan pertama bilangan nombor. Bilangan nombor. Bila disebut bilangan nombor tertentu, biasanya ianya adalah dalalah nas. Okey. Biasanya ianya adalah dalalah nas. Sebagai contoh, bila Nabi SAW sebut man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Okey, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang puasa Ramadan kemudian follow up puasa Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari Syawal, maka seolah dia dah puasa untuk setahun. Okey. So hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan thumma atba'ahu sittan, ataupun dalam sebahagian riwayat
summa atba'ahu bisittin min Syawal. Okey, bisittin min Syawal faka'annama sama ad-dahr. Maka seolah dia telah puasa setahun penuh. Hadis tu mana dalalah nas dia? Dalalah nas dia, perkataan yang hanya ada satu tafsiran tadi itu adalah pada lafaz bisittin. Bisittin min Syawal, dengan 6 dari Syawal. Okey, dengan 6 dari Syawal. Bila kata dengan 6 dari Syawal, nas dekat situ maksud dia tak ada tafsiran lain. Bukan puasa 5 hari dari Syawal, bukan puasa 4 hari dari Syawal, bukan puasa 7 hari dari Syawal, bukan puasa 8 hari dari Syawal, bukan 10, bukan 3, tapi mesti kena 6. Untuk dapat fadilat tu mesti kena 6 lah. 6. 6. Kalau tambah tu cerita lain, tak ada masalah lah, tambah dapat pahala tambahan kan. Tapi mesti nak kena capai kena capai bilangan 6. Summa atba'ahu bisittin min Syawal. Bisittin situ nas. Nas. Sebab itulah kata para ulama, okey, asmaul a'dad, okey, asmaul a'dad nassun fi ma'dudatiha. Kata-kata untuk nombor ni dan bilangan ini dia adalah nas. Okey, dia adalah nas. Asmaul a'dad nassun fi ma'dudatiha. Okey. Begitu juga apabila ada isim alam, al-a'lam, kata nama khusus, kata nama khusus kan. Kata nama am atau kata nama khas lah. Kita cakap dalam bahasa Melayu kan, al-a'lam. Kata nama am dan kata nama khas. Okey. Imam Ibn Malik sebut ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Okey, itu untuk apa nama dia? Al-alam ni. Alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa, alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa. So itu contoh, itu apa yang dipanggil sebagai al-a'lam. Al-a'lam juga nas. Ayat Quran sebut Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lah. Bukan Muhammad SAW. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan sahabat-sahabat yang lain. Okay? Yang Rasulnya adalah Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Itu pun nas. Sebab dia a'lam. Sebab dia kata nama am atau kata nama khas. Sebab dia kata nama lah kita cakap. Okay? Contoh lain untuk kita cakap nas juga yang berbentuk bilangan ini, antaranya firman Allah Azza wa Jalla, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan lelaki, penzina perempuan dan lelaki sebablah kedua mereka itu 100 kali. Kan, fajlidu kulla wahidin minhuma. Sebablah setiap satu daripada mereka itu mi'ata jaldah, 100 sebatan. 100 sebatan. Okey. Macam mana kita nak faham ayat tu? Tafsiran ayat tu 100 sebatan lah. Kerana sebab orang yang lakukan zina ini, maksudnya yang bukan muhsan, ikut mazhab Syafi'i. Sebab ada mazhab yang kata kalau muhsan pun dia kena sebat dan dia kena rejam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia muhsan kena rejam sahaja. Tak payah sebat. Okey. Ala kullin, penzina kena sebat 100 kali. Kena sebat 100 kali. Bukan 99, bukan 98, bukan 90. Ada tak kemungkinan ayat tu bukan nak kata kena sebat 100 kali. Tapi nak kena sebat 80 kali je, 90 kali je, 95 kali, tak ada. Ayat tu nas. Kan? Dalam hadis yang lain yang sahih, yang menceritakan juga tentang hukuman bagi orang yang berzina, al-bikru bil-bikr. Yang bukan muhsan, maksudnya
jika kedua penzina tu bukan muhsan, jaldu mi'atin wa taghribu am. Jaldu mi'ah wa taghribu am. Kena sebat 100 kali, kena buang negeri setahun. Okey, kena buang negeri setahun. So itu pun nas. Jaldu mi'ah dalam hadis tu nas. Fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah pun nas. Maksudnya kena sebab 100 kali ya. Bilangan tu nas. Tak ada tafsiran lain kita boleh dapat. Tak ada orang, oh sebenarnya ayat ni nak kata sebat 99 kali je. Oh ayat ni sebenarnya nak kata sebat 50 kali je, bukan 100 pun. Oh ayat ni kata sebat 10, tak. Tak ada tafsiran lain. Sebab Ana dah sebut dah tadi, asmaul a'dad nassun fi ma'dudatiha. Okey. Kata-kata untuk bilangan atau nombor ni dia nas. Okey. Nas. Boleh tuan-tuan dan puan. Kalau dia dalam Al-Waraqah, Imam Al-Haramain dia menambahkan maklumat, dia sebut apa? Imam Al-Haramain sebut nas ini mushtaq, diambil perkataannya daripada perkataan minassah. Al-minassah. Minassatul arus dia panggil. Minassatul arus ni kita boleh cakap dalam bahasa moden dia ataupun pada masyarakat Melayu kita dia macam pelamin lah. Okey, pelamin. Yang mana pengantin kalau duduk situ nampak jelas, orang akan nampak. Betul tak? Itu pelamin lah kan. Bila orang duduk kat pelamin, nampak jelas lah pengantin. Jadi kenapa pelamin tu boleh kata macam pelamin minassatul arus. Kenapa pelamin tu dipanggil minassatul arus? Sebab dia nampak tak ada perkataan nas kan. Sebab bila duduk dekat pelamin jadi jelas lah. Okey, makna dia jelas. Jadi jelas, nampak. Samalah macam apabila lafaz tu kita cakap dia nas, makna dia pun jelas. Okey. Kemudian lepas dah habis nas, kita nak masuk al-zahir dan juga al-muawwal. Kalau boleh kita nak habiskan dekat sinilah hari ni, dalalatul alfaz. Kiranya hari ni kita habis dalalatul alfaz, insya-Allah. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, al-zahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azhar fa in humila 'ala al-akhari lidalilin fa in humila 'ala al-akhari lidalilin fa muawwal. Kemudian kita nak belajar zahir dan muawwal. Zahir dari sudut bahasa maksudnya apa yang jelas. Itu pun masyhur lah. Okay. Sebab itulah waktu zuhur dipanggil zuhur, al-zuhur. Sebab matahari waktu tu jelas kat atas, semua nampak. Okay. So al-zuhur maksudnya yang jelas. Okay, yang jelas. Bila kita cakap al-zahar belakang, terutamanya belakang binatang, belakang unta, kita cakap zahar lah. Zahar ni umum, belakang. Kenapa nama dia al-zahar? Sebab belakang ni, contohnya macam belakang binatang unta, dia kan tertimbul, dia bongkok nampak kan. So dia benda yang zahir, jelas nampak. Sebab tu dia panggil zahar. Okay. So zahir dari sudut bahasa apa yang jelas, al-wadih. Okay. Al-zuhur adalah al-wuduh. Okay. Dia zahara yadhhur. Yadhhuru. Okay. Yadhhar sila. Zahara yadhharu. Fa'ala yaf'alu. Okay. Zahara yadhharu. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilahnya, mahtamala amrayni ahaduhuma azharu fa in humila 'ala al-akhari lidalilin fa in humila 'ala al-akhar lidalil fa muawwal. Dari sudut istilah dia mahtamala amrayni ahaduhuma azhar, itu dia. Sampai sini je. Sampai sini saja itu definisi zahir. Lafaz yang ihtamala amrayn, lafaz yang mempunyai kemungkinan dua maksud.
Al-zahir, lafaz yang mempunyai kemungkinan dua maksud. Ahaduhuma azhar. Salah satu lafaznya lebih jelas. Maksudnya ada dua maksud, mesti kena ada dua maksud. Kalau satu maksud dia tak jadi zahir lah. Satu maksud dia masuk dalam geng tadi, geng nas. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bila kita cakap satu maksud sahaja, dia masuk geng nas. Kalau dua maksud, kena tengok macam mana. Kalau dua maksud, maksud yang kedua tu sangat lemah dan jarang dan ganjil, sehingga boleh kata dia nadir untuk digunakan, itu pun masuk dalam nas. Tapi kalau makna kedua tu lemah sahaja, dia tak adalah sampai ke tahap sangat jarang, sangat ganjil ke apa. Makna kedua tu lemah, makna lagi satu jelas. So kita ada dua makna. Kalau kita buat penimbang, kan, kita nak timbang tara di antara makna-makna ni, maka zahir itu dia ada satu makna yang jelas, dia macam ni. Satu makna yang jelas, satu makna yang jelas, satu makna yang tak jelas. Okay. Maksudnya yang bawah, yang berat ni lah jelas. Yang ringan ni tak jelas, contoh. Kan? So satu makna jelas, satu makna tak jelas. Itu zahir. Okay, itu zahir. Jadi tentang al-zahir ini, okay, lawan zahir, maksudnya perkataan yang lawan tadi, makna yang lawan ni tadi adalah muawwal. Makna yang jelas kita panggil dia zahir, makna yang tak jelas, yang lemah tadi kita panggil dia muawwal. Makna yang jelas kita panggil zahir, makna yang tak jelas dipanggil sebagai muawwal. Okey. Kita bagi beberapa contoh. Kita tengok beberapa contoh. Contoh yang kita bagi yang dari sudut bahasa Arab dulu sebelum kita pergi kepada contoh Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita cakap saya melihat singa. Ini contoh yang biasa kan dari sudut bahasa. Saya melihat singa. Saya melihat singa menerkam mangsanya. Ataupun saya melihat singa terjun ke medan perang. Itu semua lafaz-lafaz yang okey. Dia mungkin kita tafsirkan dengan tafsiran yang berbeza. Bila kita cakap saya melihat singa yang terjun ke medan perang, okey. Perkataan singa dekat situ yang zahir daripada dia adalah dia okey, perkataan okay, itu mazhab Ibn Taymiyah. Anda tersilap anda tertukar pula. Okey. Ikut mazhab yang masyhur di kalangan ulama, bila kita cakap singa turun ke medan perang. Singa dekat situ makna asal dia binatang lah. Binatang tu. Okay, binatang pemangsa singa kan. Tapi memandangkan dilihat bahawa ganjil sangat. Pelik dari sudut akal untuk tiba-tiba singa turun medan perang. Pergi join perang pula. Singa join perang pula tiba-tiba. Maka berhajatkan kepada kita untuk takwil singa tadi tu bukan singa yang hakiki, bukan binatang yang betul, akan tetapi dia merujuk kepada manusia yang berani. Kerana ada dalil. Apa dalil dia? Dalil dia adalah situasi itulah. Yang mana medan perang, turun medan perang itu bukan apa singa buat. Yang mana jarang lah. Tak ada pun singa turun medan perang. Singa kacau dekat medan perang ada lah kot. Tapi singa turun medan perang, berperang sekali tak ada. Itu menjadi dalil bahawa perkataan singa yang kita maksudkan tadi dekat situ bukan singa dengan maksud hakiki dia, iaitu binatang pemangsa tu yang dia terkam mangsa dia. Tak. Okay. Tetapi perkataan singa yang ada dekat ayat tadi, statement tadi merujuk kepada lelaki berani. Okay. So kita takwilkan.
Kenapa kita takwilkan daripada singa betul kepada manusia berani? Kita takwilkan kerana kerana kita takwilkan kerana akal kita mengata benda tu mustahil, ataupun akal kita, orang Arab kata yastab'idu, merasa susah untuk benda tu berlaku, merasa jauh untuk benda tu berlaku. Okey. Kita takwil kerana akal kita merasa dia jauh, mustahil untuk berlaku, okey? Mustahil ataupun dia jauh untuk berlaku. Maka kita perlu takwil. Dan kita kena ada dalil. Dalil dia apa? Dalil dia situasi tadi. Dalil dia situasi lah. Bila kita cakap, saya melihat singa turun medan perang dan berperang bersama-sama. Ayat tu, turun medan perang dan berperang bersama-sama, itulah yang menjadi dalil yang membantu dalam kita nak takwil singa tadi daripada maksud dia binatang kepada maksud dia lelaki yang berani. Okey. Itu contoh kalau kita buat takwil. Itu contoh kalau kita buat takwil. Kadang-kadang dia tak mesti ditakwil. Kadang-kadang tak ada hajat kepada takwil. Kadang-kadang tak ada hajat kepada takwil, maka dia kekal zahir. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab asalnya, kalau ni tuan-tuan dan puan nak catat boleh. Asalnya adalah perkataan yang zahir, dia kekal atas kezahirannya lah. Zahir, dia kekal zahir. Zahir, asal kaedah dia kekal zahir sehinggalah datang perkara yang mentakwil dia. Dalil yang kuat untuk mentakwil dia. Dalil yang cukup untuk takwil dia. Okey. Dalil yang cukup untuk takwil dia. Kalau tidak, dia akan kekal zahir. Zahir tu akan kekal zahir. Anda bagi contoh lain pula. Tadi kita dah tengok contoh kalau kita takwil. Macam mana kalau contoh kita tak takwil? Contoh kita tak takwil, kita cakap, saya melihat singa menerkam rusa di tengah, apa nama dia, singa ni dia duduk dekat Sahara kan, kalau anda tak silap. Ke? Dia duduk dekat, itulah kawasan tu, dekat Afrika, Savannah kot. Nama tempat dia duduk banyak, ada kawasan yang banyak binatang tu, Savannah rasanya. Saya melihat singa menerkam kijang di Savannah, contoh. Savannah anda rasa dia macam hutan simpan ke national park macam tu lah. Okay, saya melihat singa menerkam kijang di Savannah. Perlu tak takwil tuan-tuan dan puan kalau tanya? Ada hajat kepada takwil? Tak ada hajat. Sebab akal kita tak rasa benda tu mustahil. Akal kita tak merasa benda tu jauh macam anda cakap tadi, yastabi'idu. Akal kita tak, la yastabi'iduhu. Dalil pun tak ada. Tak ada dalil untuk kita nak takwil dia. Bila tak ada dalil untuk takwil, bila akal kita pun tak ada masalah dengan dia, ada keperluan tak untuk takwil? Tak ada keperluan untuk takwil. Waktu tu lafaz yang zahir tu dia akan baqin, kekal atas zahirnya dia tu. Baqin ala zuhurihi, contoh. Okey. Itu contoh untuk kalau lafaz zahir tidak ditakwil. Maksudnya tak ada keperluan untuk ditakwil. Okey, faham So kadang-kadang zahir dia ada keperluan untuk ditakwil kerana akal kita memustahilkan atau akal kita merasa jauh, dan ada dalil kita takwil. Kalau tak ada dalil, maka zahir itu kekal pada hukum asal dia, iaitu dia zahir lah. Maknanya jelas lah. Walaupun kita tak nafi. Memang orang kadang-kadang guna perkataan singa nak merujuk kepada lelaki berani pula. Kita tak nafi. Tapi tak ada keperluan untuk kita pergi tiba-tiba cakap lelaki berani menerkam kijang dekat Savannah. Lelaki berani mana yang buat macam tu kan? Betul tak? Adakah lelaki berani yang gila mana dia pergi terkam binatang? Terkam kijang pula. Tak, sangat jarang. Yastabi'iduhu al-aql. Okay? Boleh? So itu contoh. Kita tengok contoh yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tengok beberapa contoh. Antaranya ayat surah Al-Fajr. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Okey. Wa jaa rabbuk. Hari kiamat nanti apabila dekat mahsyar
Semua dah dikumpulkan. Ja'a rabbuka. Wa ja'a rabbuka. Wal malak. Okay, saffan saffa. Telah datangnya Tuhan kamu dan malaikat berbondong-bondong bersaf-saf. Okay. Berbondong-bondong bersaf-saf. Ja'a rabbuk. Zahirnya apa? Zahirnya Allah Azza wa Jalla yang datang. Macam mana Allah Ta'ala alam. Macam mana Allah Azza wa Jalla datang nanti pada hari kiamat tu. Pada hari pembalasan. Okay, pada ketika manusia dah dikumpulkan di mahsyar. Kita tak tahulah macam mana. Okay. Kita tak tahu macam mana. Dan sudah pasti tidak sama dengan makhluk. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tapi memang Allah datang lah. Allah sendiri yang sebut. Zahir ayat tu Allah yang datang. Wajah rabbuka. Itu zahir. Makna yang lemah dia, makna yang kita cakap awal dia ni, makna yang lemah dia adalah bukan Allah yang datang, tapi perintah Allah yang datang. Ataupun suruhan atau perintah Allah. Sebab tu ada sebahagian ulama sebut, sebenarnya ayat tu waja'a amru rabbika. Waja'a amru rabbik. Datang perintah Tuhan kamu. Datang arahan Tuhan kamu. Allah sendiri tak datang. Tapi kita cakap pandangan ni lemah. Pandangan ini lemah kerana kenapa pandangan ini lemah? Lemah kerana dia bersandar kepada dalalah muawwal. Dan zahir itu kekal zahir sehinggalah akal kita mengatakan dia mustahil ataupun yastabi'uh. Sekarang ni akal yang sihat dan sejahtera kata tak ada masalah lah untuk Allah datang nanti di mahsyar. Macam mana tak tahulah kan. Tak ada masalah. Kita tak mampu bayang, kita tak mampu tahu kaifiat. Itu tak bermakna perkara itu mustahil. Betul tak? Kan? Kita tak tahu kaifiat. Ini masuk perbahasan akidah lah. Kita tak tahu kaifiat, tak bermakna perkara itu mustahil. Bahkan dia boleh jadi kerana akal kita yang memang lemah. Akal kita yang tak mampu nak faham, akal kita yang tak mampu nak tahu. Kalau kita fikir logik, macam mana Allah Maha mendengar kan? Macam mana Allah boleh mendengar pada satu-satu masa jutaan, bahkan bilion bunyi atau suara? Kita dengar 1, 2, 3 benda je, kita rasa pening tu tak? Kita tak boleh fokus. Maha suci Allah lah. Allah tak macam tu. Allah bukan macam kita makhluk. Allah mendengar banyak, semua benda Allah dengar. Semua bunyi dan suara Allah dengar. Kan? Semua bunyi, semua suara Allah dengar. Dan Allah tahu siapa, ni suara siapa, ini bunyi apa, dekat mana, semua Allah tahu. Tak sama dengan makhluk. Makhluk ni, dia dengar 2, 3 benda je, dia tak boleh fokus. Orang ni ceramah sini, A, B ceramah sini, dia dengar serentak, dia tak boleh fokus dah. Itu makhluk. Allah tak macam tu. Allah tak sama dengan makhluk. Kan? Jadi kita punya akal, minda kita tak boleh nak faham macam mana Allah boleh dengar semua. Tak faham, tak mampu nak capai. Tak mampu untuk dicapai dengan akal kita lah. So, adakah perkara yang tak mampu dicapai dengan akal kita tu perkara yang mustahil? Tak. Itu bukan definisi mustahil pun di sisi ulama. Okay? Definisi mustahil bukan itu. Ya. Mustahil yang kita cakap mustahil aklan. Bukan itu definisi dia. Okay? Jadi bila kita tak mampu nak faham kaifiat, itu bukan bertanda bahawa benda tu mustahil. Itu kerana dia balik kepada kelemahan kita sendiri sebagai makhluk. Kita yang serbi kurang ini tak mampu untuk mencapai, memahami sebenar hakikat kesempurnaan Allah. Jadi kita cakap yang mengatakan waja'a amru rabbik, dia takdirkan amr kat situ. Kita cakap itu lemah sebab dia dalalah muawwal, dan dalalah muawwal dia dekat sini tak ada dalil dan tak ada keperluan untuk ditakwilkan. Sebab apa tak ada keperluan? Sebab bila kita cakap wajah rabbuka wal malaku saffan saffa,
Tak ada dekat sana apa yang akal kita memustahilkannya. Dan tak ada juga dekat sana apa yang akal kita merasa benda tu jauh untuk berlaku. Benda tu boleh berlaku lah. Benda tu boleh berlaku. Akal tak kata mustahil pun. Okey. Dan tak ada dalil untuk ditakwilkan dia. Maka dia kekal di atas kezahirannya. So, kekallah di atas wajah Rabbuk. Ini jika kita melihat ayat itu sahaja sendiri. Okey, kita tak melihat kepada semua ayat dan hadis lain lah tentang asma' wa sifat yang secara holistik. Maka dia boleh upgrade dalalah tu daripada zahir jadi nas. Okey. Tapi ala kulli hal tak apalah, itu tuan-tuan dan puan-puan lagi akan belajar lebih lanjut dalam kelas akidah kan. Poin dia adalah wajah Rabbuk itu dah lafaz atau dalalah yang zahir. Okey. Itu yang dalalah yang zahir. Seterusnya antara contoh juga yang zahir daripada hadis Al-Bara' kan, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang daging unta kan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibil. Nabi SAW ditanya tentang berwuduk kerana makan daging unta. Faqal tawadda'u minha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Imam Muslim. Imam Muslim beriwayatkan. Jadi Nabi SAW sebut tawadda'u minha, berwuduklah disebabkannya. Minha min sababiyah boleh, okey. Maksudnya berwuduklah kerana daging unta tu. Dari situ khilaf di kalangan para ulama, kan, daging unta ni batalkan wuduk ke tidak, ataupun perlu tak kita tajdid wuduk jika kita makan daging unta. Mazhab yang masyhur dalam mazhab Hambali lah. Mazhab Hambali dengan perinciannya mereka mengatakan daging unta itu batalkan wuduk. Mereka berdalilkan hadis tadi kerana zahir hadis tadi apa? Zahir hadis tadi adalah berwuduklah dengannya. Wuduk situ maksud dia wuduklah, wuduk. Wuduk maksudnya basuh muka, tangan, kepala, kaki, betul tak? Itu dia. Itu yang zahir. Sebab perkataan wuduk dia adalah perkataan lafaz yang dipakai oleh syarak. Bila datang dalam nas syarak, datang dalam Al-Quran dan hadis, kita tafsirkan perkataan wuduk tu sesuailah dengan apa yang syarak nak. Kan? Jadi bila datang wuduk, kita tafsirkanlah wuduk tu dengan apa yang ada dalam Quran. Okey? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita ambil ayat tu, kita tafsirkan, itulah wuduk. Jadi itu apa yang mazhab Hambali buat. Bila nampak perkataan tawadda'u minhu, dia faham, oh ini wuduk yang dalam Quran sebut je lah. So wuduk lah maksudnya. Jadi wajiblah berwuduk kalau makan daging unta, sebab daging unta membatalkan wuduk. Kalau nak solat, kena ambil wuduk balik. Mazhab yang lain, antaranya macam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Mazhab kita takwil kan, mazhab kita takwil wuduk situ. Takwil wuduk dekat situ dengan maksud basuh tangan sahaja. Tawadda'u ni fi'il amar. Tawadda'a yatawadda'u, tawadda' tu amar dia. Untuk ramai orang tawadda'u kan, berwuduklah kamu semua. So dalam mazhab kita tafsirkan tawadda'u maksudnya basuh tanganlah. Basuh tanganlah. Sebab wuduk dari sudut bahasa dia juga digunakan dengan maksud basuh tangan sahaja. Wuduk dari sudut bahasa digunakan dengan maksud basuh tangan sahaja. Walaupun bila syarak datang bawa istilah baru, wuduk ni lagi kita cakap lagi khusus. Ya. Lagi khusus. Tangan, muka, tangan, kepala, kaki tak lagi khusus. Tapi dari sudut bahasa dia tangan sahaja. So kita takwil lah. Kita takwil. Mazhab Syafi'i takwil. Kenapa takwil? Sebab mazhab kita melihat, mazhab kita yastab'id. Mazhab kita merasa jauh untuk difahami wuduk situ dengan makna syarak. Kerana mazhab kita bersandarkan kepada hadis lain.
Yang mana hadis tersebut menyebutkan bahawa yang terakhir daripada kiranya yang terakhir daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW yang dah difinalisekan. Ini anda terjemah je hadis tu. Yang terakhir daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW yang dah kita cakap yang dah difinalisekan adalah tak payah berwuduk daripada perkara dari memakan perkara yang dari makan daging. Sebab daging ni dia kena bakar. Tarkul wudu' mimma massatin nar. Itu dia. Kan? Maksudnya Rasulullah SAW dahulunya memang kalau makan perkara yang bersentuhan dengan api akan berwuduk. Dan termasuk daripadanya adalah unta. Ini dalil mazhab kita lah. Kita bukan nak bincang mazhab mana lagi kuat, dalil mana lagi kuat. Ana just nak bagi faham je. So dalil mazhab kita cakap memanglah dulu Nabi SAW akan kalau makan benda yang bersentuhan dengan api, yang kena bakar, daging kena bakar dengan api, kena wuduk. Tapi ada sahabat yang riwayatkan akhirul amrain, kana akhirul amrain tarkul wuduk mimma massatin nar. Wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW ataupun yang kita cakap yang dah finalize adalah Nabi SAW tak perlu lagi dah untuk berwuduk kalau makan perkara yang dibakar. Maksudnya makan daging. Dan unta termasuklah daripada perkara yang dibakar, kan daging kan. Mimma massatin nar. Maka mazhab kita cakap bila hadis tu dah ada, hadis tu menjadi dalil untuk kita takwil. So sekarang dah cukup 2 syarat bagi mazhab Syafi'i untuk takwil. Kenapa mazhab Syafi'i takwil? Mazhab Syafi'i takwil pertama sebab akal tu rasa tak kena lah. Kenapa akal rasa tak kena? Sebab ada hadis tadi. Kan? Ada hadis tadi. Kedua, dalil hadis tu juga. Hadis tu menjadi dalil bahawa kita perlu takwil. Kan? Kita perlu takwil. Kalau kita tak takwil, dia akan bawa kepada zahirnya nampak macam ada kontradiksi. Ada percanggahan. Katakanlah orang tu kalau dia ambil tak takwil. Ada tak percanggahan? Adalah sebab satu hadis kata Nabi SAW dah tak payah berwuduk lagi dah untuk makanan yang disentuh dengan api, maksudnya yang dibakar ni. Termasuklah unta kan, unta kena bakar. Okay? Tiba-tiba ada hadis yang kata, hadis Al-Wara' tadi, su'ilan Nabi SAW anil wuduk min luhumil ibil, faqala tawadda'u min. So ada 2 hadis, dua-duanya sahih pula tu. Dua-dua sahih nampak secara zahirnya, bukan realiti tuan-tuan dan puan. Nampak macam bercanggah. Untuk mengelak berlaku percanggahan ni, mazhab kita tak takwil. Mazhab Hanbali, untuk mengelak berlaku percanggahan ni, mazhab Hanbali kata mansukh. Semua dah mansukh kecuali unta. Semua dah mansukh kecuali unta. Dia betul, Nabi SAW dah tak payah wuduk lagi dah untuk apa yang disentuh dengan api. Tarkul wuduk mimma massatin nar. Okay, betul, bagus. Kecuali unta. Sebab ada dalil yang khususkan bahawa unta tak termasuk dalam nasakh tu. So itu cara mazhab Hanbali selesaikan percanggahan. Cara mazhab kita takwil. Cara mazhab Hanbali dia kata unta tak termasuk dalam perkara yang dinasahkan. Okey, ala kulli hal bukan kerja kita lah nak tahu siapa sahih, siapa tak sahih, siapa kuat, siapa tak kuat kan. Kita takkan mampu pun tuan-tuan dan puan. Kita taklid para ulama ni. Kalau ulama kata mana yang kuat, ulama tu pun taklid, melainkan dia yang tahap mujtahid lah. Berdasarkan penelitian dan pengkajian dia. Tapi itu pada hak dia lah. Pada hak kita sebagai muqallid, kita tak boleh, tak mampu pun nak buat macam tu. Okay. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Ana buka ruang kalau ada soalan. Ustaz, yang kita tahu bila kena ambil wuduk semula kalau makan daging unta lalu tak berwuduk, semacam adakah bercanggah? Macam adakah yang kita tahu kena ambil wuduk. Kalau makan daging unta lalu tak berwuduk, yang kita tahu itu kalau dalam mazhab Syafi'i memang tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i kita makan daging unta tak batal wuduk kan. Tapi pandangan yang
yang masyhur dalam mazhab Hambali dan juga yang dipilih oleh Imam Nawawi batal wuduk. Sebab tu kata Imam Nawawi, "Wakhtira min aklin lillahmil juzri wa ma yaqini hadatsin aw tuhri." Wakhtira, antara pandangan terpilih Imam Nawawi ni adalah kena ambil wuduk bila makan daging unta. Mazhab kita yang masyhur tak payah ambil wuduk. Itu satu. Kedua, Ana tak berapa faham soalan Intan, tapi Ana cuba tafsirkanlah apa yang Intan maksudkan. Kedua, tak ada masalah untuk sebab kepada hadas tu banyak. Ta'addud asbabil hadas dia panggil. Banyaknya sebab hadas tak ada masalah. Kita wuduk sekali je. Katakanlah orang tu dia kentut. Katakanlah orang tu pun dia buang air kecil. Katakanlah orang tu pun dia bersentuhan, dia lelaki contohnya, dia bersentuhan dengan isteri dia. Batal wuduk sentuh dengan isteri kan. Dia kentut, dia buang air kecil, dia sentuh dengan isteri. Banyak tak sebab kepada hadas? Banyak, 3 kan? Walaupun banyak asbabul hadas, berapa kali wuduk dia perlu buat? Sekali je lah. Satu wuduk tu akan cover 3-3 tu. Faham So katakanlah dia dah buang angin, kemudian dia buang air kecil, kemudian dia sentuh isteri dia, lepas tu dia wuduk, 5 minit lepas tu dia wuduk. Wuduk yang dia buat lepas tu akan angkat hadas-hadas tadi semua tu. So tak ada masalah kalau hadas dia pelbagai. Akan diangkat juga dengan hadas yang satu, dengan wuduk yang satu tu, okey? Ana harap faham kalau tak faham boleh tanya lagi lah. Maksud Ana yang Ana nak tekankan, mazhab Syafi'i kata tak batal lah. Itu dia. So tak jadi isu. Sebab tu dah kita jarang dengar dalam masyarakat kita. Masyarakat Melayu kita tiba-tiba, oh makan kambing. Makan unta pun susah nak jumpa. Unta pun tak ada, betul tak? Memanglah kita tak dengar dekat masyarakat kita kan. Mungkin dekat masyarakat Arab biasa dengar. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tidak cakap dari dia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.